sejahtera. Salam Ramadan Karim. Salam puisi rentas Nusantara. Alhamdulillah, jadi hari ini tuan-puan, hadirin hadirat, sidang penonton yang saya hormati sekalian, bersama-sama dengan saya untuk sesi Mahabbah Puisi Ramadan 2 yang seterusnya. Dan hari ini saya akan berkongsi satu tajuk yang merupakan kesinambungan daripada tajuk-tajuk yang telah dibicarakan ahli panel sebelum ini, iaitu puisi dalam era kepengarangan digital. Kerana kita melihat bahawa dalam konteks yang akan kita bicarakan nanti, kalau sebelum ini panel-panel pembicara sebelum ini telah membicarakan tentang apa makna puisi bagi mereka. Al-Hafiz Puisi Datuk Rahman Syari bercerita tentang apa makna puisi bagi beliau. Datuk Profesor Hashim Yaakob berkongsi tentang kisah hidup beliau yang mengatakan bahawa dulu beliau takut pentas, tapi bila beliau dah menguasai puisi, pentas yang takut pada beliau. Kemudian kita juga mendengar perkongsian daripada Jokpin, Joko Pinurbo. Ada juga kita dengar tentang teori-teori dalam puisi yang dibicarakan oleh Dr. Saleh Rahman yang turut mendalami tentang konsep puisi. Kita juga dengar teori yang dibicarakan oleh Dr. Samsudin Osman. Di samping itu juga kita mendengar tentang peranan dan fungsi puisi, masa depan puisi. Dan bila kita bercakap tentang masa depan puisi ini, tuan-puan, hadirin hadirat sekalian, nak atau tidak, kita terpaksa bercakap tentang puisi dalam era digital. Kerana kita melihat bahawa dalam konteks sekarang, dalam tempoh belakangan ini, netizen dan khalayak sibuk bercakap tentang revolusi industri 4.0. Jadi sebelum berlakunya pandemik, sebelum berlakunya COVID-19 ini pun, masyarakat telah sedang rancak bercakap tentang revolusi industri. Ya, sedang rancak bercakap tentang revolusi industri, dan kita melihat bahawa kesan daripada revolusi industri ini telah memberikan satu kesan yang besar, satu gelombang yang besar berlaku dalam industri perbukuan negara. Itu kalau tuan-puan peka dan mengikuti perkembangan perbukuan negara lah, ya. Jadi sebelum kita nak mendalami tajuk puisi dalam era kepengarangan digital ini, suka saya nak menarik perhatian tuan-puan untuk kita lebih memahami dulu apakah yang dikatakan sebagai maksud digital ini. Jadi dalam konteks digital, dalam bahasa lebih mudahnya tuan-puan, kita menghasilkan puisi dan kita memaknai puisi dalam laman-laman seperti FB, IG, Twitter, YouTube, dan kita menggunakan pelantar digital, platform digital, maka itulah kita katakan bahawa puisi dalam era kepengarangan digital. Maksudnya puisi bukan lagi sekadar kita menulis, kita tulis dalam naskah buku yang bercetak, buku yang bertulis, tetapi juga dalam bentuk pelantar media sosial, pelantar digital, ya. Saya suka nak menarik perhatian tuan-puan tentang kata-kata bijaksana daripada sastrawan negara Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh yang mengatakan bahawa dengan membaca puisi, pembaca akan menjadi lebih bijaksana. Kenapa? Kenapa dengan membaca puisi Profesor Emeritus mengatakan bahawa menjadikan pembaca lebih bijaksana? Kenapa beliau tidak mengatakan dengan membaca cerpen, dengan membaca novel? Kita harus fikirkan. Sebab kalau kita sebagai peminat dan penggiat puisi, kita harus fikir bahawa, dan pasti kita mengetahui jawapan bahawa dengan membaca puisi, kita bukan sekadar nak membaca himpunan kata yang terdapat dalam naskah tersebut, tetapi kita nak mendalami apa sebenarnya yang tersirat di dalam puisi. Bukan sekadar membaca teks, tetapi juga kita nak membaca subteks. Bukan sekadar subteks, tetapi subteks dan subteks. Maksudnya dalam puisi itu, selain dari lapisan permukaan tersurat yang kita baca, kita nak mendalami lapisan kedua, membawa maksud tentang apa, lapisan ketiga membawa maksud tentang apa, dan dari situlah nanti membawa kepada satu pembinaan pemikiran bijaksana dalam diri kita. Jadi untuk membicarakan tentang tajuk puisi dalam era digital ini, saya akan bercakap dalam konteks pengalaman saya dalam beberapa tahun belakangan ini. Saya banyak terlibat dalam ranah kepenyairan, bukan sahaja dalam negara tetapi juga Nusantara. Jadi saya akan bercakap dalam konteks sebagai wacana minda,
bukannya dalam konteks mewakili Persatuan Penyair Malaysia. Jadi tuan-puan, bila saya bercakap nanti janganlah kata pula ini suara Persatuan Penyair Malaysia. Tidak. Ini suara saya, suara yang dari peribadi saya berdasarkan pengalaman saya. Dan untuk mempermudah pemahaman hadirin hadirat sekalian, saya akan bercakap tajuk ini dengan membawa 3 bahagian. Bahagian pertama, saya akan bercakap tentang persepsi. Sebab dalam hidup kita, 2 perkataan sering melingkari hidup kita. Kita bercakaplah tentang tajuk apapun, kita akan bercakap tentang yang pertama persepsi, yang kedua potensi, dan yang ketiga saya akan membuat rumusan keseluruhan konklusi. Jadi saya akan bercakap tentang yang pertama sekali persepsi, yang kedua potensi, yang ketiga konklusi. Maksudnya 3 perkara ini nanti saya akan gabungkan menjadi satu tajuk puisi dalam era kepegarangan digital. Okay, yang pertama, bahagian yang pertama, bila kita bercakap tentang persepsi ini orang kata selalunya menjurus kepada perkara yang kurang bagus, kurang sihat. Tetapi kadang-kadang tidak sebegitu. Tidak sebegitu, ya. Sebab bila kita bercakap tentang persepsi ini, kita kena mengkaji, kita melihat tentang persekitaran industri perbukuan negara kita. Kalau tuan-puan perasan, kalau tuan-puan mengikuti perkembangan industri baru-baru ini, negara kita sepatutnya berasa berbangga. 23 April yang lepas, Kuala Lumpur, ibu kota tercinta, telah dinobatkan sebagai ibu kota buku dunia 2020. Kita sepatut berasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Dan rakyat Nusantara juga, rakan-rakan dari Nusantara juga sepatutnya berasa berbangga bahawa kita berada dengan kota yang dekat. Jakarta dekat Kuala Lumpur, Bangkok dekat Kuala Lumpur. Maksudnya kita nak bahawa masyarakat kita, terutamanya masyarakat Malaysia, kita nak lahirkan masyarakat sebagai bangsa pembaca, bangsa yang mengakrabi buku dalam kehidupan seharian. Ya, itu kita nak. Jadi ini kita harus faham. Kita tak nak bahawa ibu kota buku dunia Kuala Lumpur ni gah saja di media masa, di papan-papan mega besar tertulis Kuala Lumpur ibu kota, tetapi hakikatnya jiwa kita masih lagi tidak mendalami jiwa sebagai bangsa pembaca. Kemudian kita melihat juga isu yang berlaku dalam industri kita apabila berlakunya tsunami politik. Tsunami politik dalam negara kita sebenarnya telah memberikan satu kesan terhadap industri perbukuan, di mana kita melihat industri perbukuan kita dalam satu konteks semakin menguncup, semakin mengecil. Kenapa saya katakan begitu? Sebab selama ini kita melihat ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM, banyak memainkan peranan menerbitkan buku-buku penulis sebagai satu khidmat sosial mereka kepada kelompok penulis. Mereka begitu aktif terbitkan buku, tak kira apa sahaja genre, novel, cerpen, puisi dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya masalah sosiopolitik negara, peranan ITBM telah diperkecil. Sekarang telah diperkecilkan skopnya dan sekarang mereka hanya lebih berfokus kepada penterjemahan sahaja. Begitu juga dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau sebelum ini Dewan Bahasa dan Pustaka ada juga menerbitkan buku-buku puisi, kerap juga menerbitkan buku puisi, tetapi belakangan ini Dewan Bahasa dan Pustaka tidak lagi berminat untuk menerbitkan buku puisi dan menumpukan kepada penerbitan buku-buku lain. Kita tidak boleh salahkan mereka kerana ini berkait rapat dengan faktor kewangan, faktor pemasaran, kelaris pasaran penerbitan buku dan sebagainya. Jadi persepsi kita bila berlaku perkara macam ini, kita harus fikir apa kesannya terhadap industri perbukuan negara. Yang ini nanti kita bincang dalam bahagian potensi. Yang ketiga, dari aspek persepsi, apabila berlakunya masalah kegawatan ekonomi, masalah sosioekonomi di negara kita, banyak syarikat mandiri, syarikat yang menerbitkan buku dengan usaha sendiri yang kita kenali sebagai syarikat indie dan sebagainya, banyak yang gulung tikar. Ini kita tidak bercakap lagi tentang syarikat penerbitan gergasi juga yang gulung tikar, contohnya seperti Putusan dan sebagainya. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Adakah perkara ini menjejaskan industri digital penerbitan buku negara? Yang ini kita harus fikirkan.
Kemudian, bila kita bercakap tentang persepsi, saya nak membawa satu isu yang keempat. Isu ini sangat penting. Dalam sinar harian sebelum ini saya telah menulis dan saya telah mengatakan bahawa industri pendigitalan buku ini telah mewujudkan gejala onani sastra. Orang kata, wah, onani satu bahasa yang seolah-olah kita fikir onani satu benda sangat negatif. Tetapi kalau kita renungkan, onani sastra ini sebenarnya memang berlaku. Kerana apabila industri telah menjadi begitu terbuka, begitu luas sebegini, kita melihat bahawa memberi satu kelebihan kepada kelompok yang mempunyai kemampuan kewangan yang tinggi. Jadi bila mereka ada kewangan, mereka boleh terbitkan buku seberapa banyak yang mereka nak. Tapi harus kita fikirkan bahawa mereka boleh keluarkan buku. Begitu juga dengan kumpulan-perkumpulan yang menerbitkan antologi. Mereka boleh keluarkan buku, tidak ada masalah. Itu merangsang pertumbuhan industri. Tetapi yang kita nak fikirkan di sini, di mana letaknya satu standard kualiti yang mengawal penghasilan buku tersebut. Adakah buku tersebut itu sebelum diterbitkan dihantar kepada editor yang berkelayakan? Contohnya membuat mengubah editor yang sebenarnya pakar dalam bidang suntingan dari segi bahasa dan sebagainya. Dari situlah kita akan lihat bahawa buku ini benar-benar berkualiti. Tetapi yang saya katakan sebagai onani sastra ini, apabila buku-buku ini dikeluarkan hanya diberikan kepada penyusun dan penyelenggara, mereka susun selenggara dan berdasarkan pengalaman mereka saja buku diterbitkan, maka ini kita katakan bahawa ini diburukkan lagi dengan kalau yang berkemampuan. Mereka terbitkan buku sendiri tanpa ada suntingan dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak patut berlaku dalam industri perbukuan negara kerana mewujudkan lagi gejala onani sastra yang lebih besar. Kemudian, yang kelima, bila kita bercakap tentang persepsi, saya pun sebenarnya tidak pasti bilakah sebenarnya gejala ini berlaku. Sebab kalau kita melihat dalam industri kita sekarang, seolah-olah ada satu jurang. Bukan sekarang, sebenarnya dalam tempoh beberapa tahun belakangan ini juga telah ada satu jurang yang mengistilahkan bahawa sastra ini terbahagi kepada dua kelompok. Yang pertama, kelompok sastra perdana. Yang kedua, kelompok sastra popular ataupun kita panggil lebih dikenali sebagai sastra indie, sastra pop. Siapa yang wujudkan istilah ini sebenarnya? Sebab kalau kita bercakap bahawa sastra ini menyatukan, puisi ini menyatukan, kenapa harus wujud kelompok sebegini, wujud mazhab sebegini? Ini kita harus renungkan. Kita bercakap tentang penyatuan dalam sastra, kita bercakap bahawa bersatu di bawah bumbung puisi. Tetapi kenapa ada satu klasifikasi mengatakan bahawa ini sastra pop, sastra popular, sastra indie, ini sastra perdana? Apa yang membezakan sebenarnya? Adakah dari segi konteks bahasa yang terkandung dalam buku itu, ataupun sebenarnya nak menunjukkan bahawa indie ini kelompok yang lebih radikal, lebih pemula, lebih terbuka, dan sastra perdana ini lingkungan yang mementingkan aspek bahasa, lebih mampan dan sebagainya. Ini harus kita renungkan kalau kita nak bercakap tentang sastra digital, ya. Dan bila kita bercakap tentang persepsi, yang akhir sekali, perkara ke-6 saya nak timbulkan di sini bahawa kalau kita melihat karakter penulis-penulis yang konvensional, penulis-penulis terdahulu, dan ada juga sekarang penulis yang hidup dalam kelompok sosok tubuhnya sendiri, dalam karakternya sendiri. Maksudnya penulis ini hanya menulis semata-mata menulis buku keluar, dia cuma duduk berdiam diri dalam dunianya tanpa mengakrabi khalayak. Kerana ada kelompok yang beranggapan bahawa biarkan saja karya berbicara. Penulis tak apa, penulis dah tulis, duduk diam, bukunya syarikat penerbitan pasarkan, dia cuma duduk diam saja dan bukunya terjual. Akhirnya pembaca mencari siapa penulis ini, siapa penulis ini. Itu yang mereka harapkan. Mungkin itu yang mereka harapkan. Itu mungkin rasional kalau berlaku pada zaman kepengarangan dahulu konvensional. Tetapi dalam kepengarangan digital, perkara ini harus kita ambil kira sebab perkara ini sebenarnya memainkan peranan yang penting. Saya teringat dalam penulisan dalam hantaran di FB dan sebagainya daripada penerbit-penerbit seperti ITBM mengatakan bahawa penulis seharusnya membantu memasarkan buku terbitan mereka.
Sebab mereka sebelum ini ITBM contohnya telah memberikan khidmat sosial, menerbitkan buku-buku mereka, dicetakkan beratus-ratus naskah. Tetapi akhirnya naskah itu tersimpan dalam stor semata-mata kerana tidak mampu dijual. Akhirnya apa yang terjadi? Penulis menghasilkan satu dua buku akhirnya tenggelam begitu sahaja kerana mereka tidak mesra dengan era digital. Ya. Okay, itu kita bercakap tentang persepsi. Ada 6 perkara. Yang pertama, Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku. Yang kedua, peranan DBP dan ITBM yang semakin menunjuk. Yang ketiga, banyak syarikat penerbitan gulung tikar. Yang keempat, dari segi kualiti karya, berlakunya onani sastra. Yang kelima, jurang di antara sastra perdana dan sastra pop. Dan yang keenam, penulis yang duduk dalam karakter sendiri tidak mahu mengakrabikan rakyat. Okay, itu persepsi yang kita bercakap. Seterusnya, saya nak bercakap tentang potensi daripada era kepengarangan digital. Di mana kekuatan yang ada dalam kepengarangan digital ini sehingga kan kita boleh gunakan, kita boleh manipulasinya menjadi satu wilayah yang besar dalam dunia pembukaan kita. Okey, yang pertama, potensi. Kita lihat dari skop ruang penguasaan, ruang kepengarangan yang besar dalam era digital. Tuan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian, kalau di Malaysia, kita tengok dalam konteks Malaysia, kalau kita lihat dari segi pemikiran anak muda, saya pernah berada dalam satu kumpulan bersama anak-anak muda ini, sering mengikuti perbincangan mereka. Saya lihat bahawa anak-anak muda ini sangat mengenali Latif Muhyiddin, sangat mengenali T alias Taib. Sedangkan bila tanya T alias Taib, T itu apa? Mereka tak tahu pun T itu apa. Yang mereka tahu T alias Taib, sedangkan T itu merujuk kepada Tengku alias Taib. Ya? Dan agak mengejutkan saya juga apabila berada dalam grup berkenaan, bila sebut anak alam, mereka tak tahu, mereka tak kenal anak alam. Sedangkan Latif Muhyiddin dihasilkan dari grup anak alam. Begitu juga dengan penyair-penyair besar negara seperti sasawan negara Dr. Siti Zainul Ismail, Pak Agi. Pak Agi pun mereka tak kenal. Siapa Pak Agi? Sedangkan Pak Agi inilah telah menghasilkan persembahan deklamasi puisi dalam bentuk 3V. Puisinya begitu terkenal dengan taktum-taktum, tapi anak muda tak kenal. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana jelas sebenarnya kerana media sosial era digital ini tidak mengangkat penyair-penyair yang kadang-kadang kita kata berada dalam sosok sendiri, ada karakter sendiri, tetapi dari segi era digital mereka tidak diangkat. Seperti T alias Taib, Latif Muhyiddin ini banyak kumpulan-kumpulan puisi, contohnya seperti Tukang Puisi, sering mengangkat nama-nama ini, menyebabkan nama-nama ini dikenali dalam kalangan anak muda. Ini usaha yang sangat bagus. Kita lihat bahawa kalau penyair-penyair yang agak hebat di negara kita juga di negeri-negeri, contohnya kalau di Terengganu, kita ada Hilmi Rindu. Hilmi Rindu ni saya membesar dengan sajak-sajak beliau dari peringkat zaman sekolah lagi. Tapi bila kita tanya anak muda, mereka tak kenal siapa Hilmi Rindu. Kenapa perkara ini terjadi? Kenapa? Begitu juga kalau di Kelantan kita ada banyak nama penyair besar, antaranya Rosli K. Matahari. Tanya anak muda tak kenal siapa Rosli K. Matahari. Tak kenal. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana nama-nama ini tidak diangkat dalam media sosial. Jadi ini menunjukkan bahawa pelantar digital ini memainkan satu peranan yang penting untuk mengangkat sosok-sosok penyair yang kuat negara ini supaya lebih dikenali anak muda. Kerana anak muda ini, pelantar sosial dan media sosial ini merupakan teman mereka yang paling akrab. Sebab itulah dalam kajian Suruhanjaya Komunikasi Multimedia baru saja dikeluarkan 2019 baru-baru ini mengkaji bahawa berlaku pertambahan sehingga 85% penggunaan jaringan internet ini. Apatah lagi ketika berlakunya era pandemik ini meletakkan Malaysia sebagai negara kelima di Asia Tenggara yang begitu luas penggunaan jaringan internetnya. Ya? Kalau kita lihat begitu juga di negara-negara seperti Indonesia, nama Joko Pinobo, Jokping cukup dikenali.
Khairi Anwar cukup dikenali, bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Tetapi kalau kita tanya anak muda, adakah mereka mengenali Rendra? Mereka tak kenal pun siapa Rendra. Taufik Ismail, mereka tak kenal pun siapa Taufik Ismail. Sedangkan untuk mengenali sosok-sosok yang ada sekarang ini, mereka terlebih dahulu harus mengenali siapa sosok penyair yang terdahulu. Itu yang sepatutnya. Ini menunjukkan bahawa media sosial ini memainkan satu peranan yang penting untuk mengangkat sosok-sosok kepenyair negara ini. Yang kedua, saya teringat bahawa perkongsian daripada Datuk Dr. Zul Hasan bercerita dulu semasa beliau di kampung dulu, di utara dulu, di kampung dulu, betapa susahnya bila menulis menggunakan mesin taik. Lepas tu kadang-kadang salah, ambil, lempar, nak siap satu karya tu, satu puisi tu sampai tak tahulah berapa longgokan kertas itu. Bila dah siap, masuk dalam sampul surat, lepas tu nak pergi ke pejabat pos, kena naik basikal, nak pergi pejabat pos, kena tumpang kereta orang, tumpang motor pergi pejabat pos. Lepas tu pos tu pula tak tahu sampai atau tidak. Betapa susahnya zaman dahulu bila tidak ada pelantar digital ini. Berbanding dengan sekarang yang kita kata bahawa dunia ini sebenarnya dah jadi global village, dah jadi satu perkampungan yang besar yang cuma berada di hujung jari kita sahaja. Betapa senangnya bila kita menulis saja, tulis puisi dah siap, kita terus post saja di media sosial, di FB, IG dan sebagainya, ataupun kita post di grup-grup yang sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa medium berkarya ini menjadi semakin luas, bukan saja dalam konteks negara tetapi juga dalam konteks luar negara. Kita lihat bahawa dalam konteks negara serantau sering diadakan antologi Malaysia, Indonesia, Nusantara dan sebagainya. Dan ini sebenarnya memberi ruang yang lebih besar kepada penggiat-penggiat puisi, penguisi-penguisi, penyair-penyair untuk menulis puisi dan mengembangkan karya mereka bukan saja dalam negara tetapi luar dari batas peta negara. Ya. Ini sebenarnya sangat bagus sebab ini sebenarnya membuka satu pemikiran kepada penyair bahawa mereka tidak harusnya berada di bawah kelompok seperti katak di bawah tempur. Maksudnya mereka cuma berada di tempat mereka saja, menghasilkan puisi di situ saja. Ini sebenarnya boleh dibahaskan juga. Ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang penyair ini tidak perlu terbang jauh. Mereka duduk di tempat mereka saja. Seperti di Terengganu dulu Cik M. Aziz, orang yang buta tidak nampak, hanya duduk di tepi pantai Terengganu seberang Takih, tapi mampu menghasilkan puisi-puisi yang kuat. Ada juga yang berpandangan begitu. Kuasai dunia yang kecil, dari dunia yang kecil itu akan menjadi satu dunia yang besar. Tapi kita lihat bahawa dalam konteks dunia sekarang masih wajar kita berfikiran sebegitu. Ya? Itu harus difikirkan. Cuma dunia digital ini memberikan ruang penguasaan yang lebih luas. Saya ambil contoh aktiviti-aktiviti yang telah kita adakan baru-baru inilah. Banyak kita lihat bahawa penerbitan antologi dan sebagainya, merangkumi Nusantara, dunia dan sebagainya. Ini satu perkembangan yang cukup bagus. Yang ketiga, dalam persepsi tadi saya dah bercakap tentang berlakunya penguncupan industri apabila gergasi, kita panggil gergasi penerbitan negara, ITBN dan DBP telah diperkecil peranannya, makin skopnya makin kecil. Sebenarnya dari segi potensi saya melihat bahawa ini sebenarnya memberi ruang lebih seimbang. Ruang lebih seimbang ini kerana kita melihat bahawa apabila fungsi ITBN dan DBP ini semakin kecil, memberi peluang kepada syarikat-syarikat penerbitan lain untuk bersaing secara adil, secara terbuka, secara bijaksana. Maksudnya kalau mereka pandai menggunakan media sosial, pelantar digital, mereka boleh menarik khalayak untuk membeli buku mereka. Ini kita boleh lihat sebab dalam era kegawatan ekonomi sekarang kita boleh ambil contoh beberapa syarikat perbukuan yang masih lagi bertahan, yang masih lagi terbitkan buku, yang masih lagi ada kelompok peminat mereka, pengikut mereka, follower mereka. Kita kena kaji kenapa syarikat-syarikat seperti ini masih hidup dan masih boleh bernafas, sedangkan orang kata sekarang ini zaman kemeruduman ekonomi, zaman kegawatan ekonomi. Tapi kenapa penerbit-penerbit ini masih lagi boleh hidup? Kita harus lihat, kita harus kaji dan kita harus belajar. Ya, jadi ini juga sebenarnya membuka peluang. Kalau sebelum ini ada sayembara, ada hadiah sastra Belanda Malaysia. Jadi ini akan memberi ruang lebih kepada penulis-penulis. Kalau ini mungkin sebelum ini mungkin karya-karya yang diterbitkan oleh DBP, oleh ITBN menjadi
keutamaan untuk memenangi anugerah. Jadi bila berlaku sebegini, syarikat penerbitan lain mempunyai peluang yang lebih besar, bukan sahaja untuk terbitkan buku, tetapi juga untuk memenangi anugerah yang berprestis seperti ini. Fikirkan. Yang ketiga, saya pernah menulis tentang kritikan versus resensi dalam akhbar sinar harian baru-baru ini. Kenapa saya berkata begini? Bahawa kita melihat ada yang sangat menekankan bahawa kritikan karya itu sangat perlu sebagai satu usaha penambahbaikan kepada karya. Ini tidak dinafikan, ini sangat bagus. Tetapi jangan lupa, selain kita bercakap tentang kritikan, dalam era digital ini juga kita harus mendidik kelompok penulis, kelompok pemula, kelompok pembaca tentang kepentingan resensi buku. Resensi buku ini bukan kita nak bercakap tentang macam mana pembaca membuat ulasan, membuat sinoptis semata-mata. Tidak. Tetapi resensi ini macam mana seorang penulis, seorang pembaca buku membaca buku hasil penulis, kemudian melihat apa kekuatannya, apa kekurangannya, apa iktibar, apa pengajaran yang boleh ambil dari buku tersebut untuk dijalani dalam kehidupan dia. Kemudian setelah membuat resensi itu, kemudian dimasukkan dekat FB, IG dan sebagainya. Mereka tulis, ni buku ni bagus kerana buku ini mempunyai sebegini, boleh digunakan dalam kehidupan. Jadi ini sebenarnya, resensi buku ini sebenarnya menjadi satu ruang marketing strategi pemasaran yang tidak menggunakan kos, tetapi memberikan dampak pulangan yang agak besar kepada industri perbukuan. Kalau ramai pembaca membuat resensi ini, kemudian postkan di media sosial mereka, ini menjadi satu peluang pemasaran secara terbuka. Tidak perlu keluarkan kos, tetapi bila orang baca, orang akan rasa tertarik. Wah, buku ni bagus, kena beli. Buku ni bagus, kena beli. Ini membantu pemasaran. Dan resensi ini juga sebenarnya tidak terlalu menakutkan seperti kritikan. Kritikan ini sebenarnya kalau orang baca, orang kritik nanti, kadang-kadang ada yang bila kritik kelompok pemula ni, mereka rasa macam takut nak menulis sebab seolah terlalu nak mencari kesempurnaan, ya. Okey, kemudian yang kelima, dalam era digital ini, seperti yang saya katakan tadi bahawa jaringan dan jalinan kegiatan sastra menjadi lebih besar. Bukan lagi skop dalam negara, tetapi juga merangkumi Nusantara dan juga dunia. Kita ambil contoh semasa Persatuan Penyair Malaysia melancarkan acara baca puisi dunia COVID-19 yang telah dikatakan menjadi satu fenomena luar biasa di Malaysia. Ya? Bayangkan kita mengadakan acara bertaraf dunia, dalam masa kita tetapkan masa ketika itu, postkan puisi anda tepat jam 8.30 malam di laman sosial masing-masing mengikut waktu negara masing-masing. Kita berjaya mengumpul penyertaan 17 buah negara. Bayangkan, 17 buah negara menggunakan pelantar media sosial untuk menghidupkan puisi. Satu suara, satu dunia. Satu dunia menghasilkan satu suara menentang pandemik ini, melahirkan penghargaan kepada Barisan Hadapan Negara di bawah pelantar digital. Jadi ini menunjukkan bahawa era digital ini kita boleh gunakan secara positif. Bukan sahaja dalam bentuk program-program sebegini, program-program ilmiah. Tidak mustahil ada pihak yang telah mengadakan acara-acara seperti konvensyen, seminar secara dalam talian. Jadi ini menunjukkan bahawa era digital ini sebenarnya memberikan satu impak dari segi kewangan. Kewangan boleh dijimatkan. Kita menghasilkan satu acara bertaraf dunia dengan mengeluarkan kos yang terlalu rendah, yang tidak sampai menelan belanja sehingga ratusan ringgit, ribuan ringgit, malahan puluhan ribu ringgit. Ini satu keberuntungan kepada organisasi-organisasi penggiat sastra untuk menghidupkan kembali aktiviti sastra dalam kalangan mereka. Yang keenam, bila kita bercakap tentang industri perbukuan ini, dari segi pemasaran akan menjadi lebih terbuka sebenarnya. Pemasaran akan jadi lebih terbuka dan lebih luas, di mana penulis-penulis ini boleh membantu penerbit-penerbit dengan menggunakan pelantar digital untuk memasarkan buku-buku mereka, membuat hantaran tentang buku-buku mereka, untuk
membantu pihak penerbit menjual hasil karya mereka hanya dengan menggunakan pelantar digital. Mungkin kadang-kadang kalau pendapat pandangan dahulu mengatakan bahawa mungkin rasa macam malunya nak tulis tentang karya sendiri, seolah-olah macam orang kata apa, angkat bakul diri sendiri. Tapi pemikiran seperti itu harus yang berubah. Apa gunanya kita menulis, kita menghasilkan buku, tetapi buku itu cuma terperap saja dalam stok, terperap saja di rak buku, tidak sampai kepada pembaca, kerana kita mengatakan bahawa itu bukan peranan kita. Perkara ini harus direnungkan sebagai penulis. Cara berfikir juga harus berubah. Ya, okey. Potensi, saya telah bercakap tentang 6 perkara, saya ulang balik. Yang pertama sekali, tentang ruang kekuasaan, wilayah kepengarangan yang menjadi lebih meluas melalui kepengarangan digital. Yang kedua, medium berkarya menjadi semakin luas, semakin besar. Yang ketiga, ruang penerbitan yang lebih seimbang. Yang keempat, kepentingan lisensi dan juga kritikan. Yang kelima, kegiatan susastra yang semakin tumbuh dan mengembang melampaui peta negara. Dan yang keenam, pemasaran menjadi lebih terbuka dan luas. Itu kita bercakap tentang konteks, persepsi dan potensi sebenarnya tadi. Jadi sekarang kita bercakap pula tentang konklusi tentang penutup. Saya suka nak mengajak kelompok penulis sekalian, kelompok pembaca dan sebagainya. Dalam zaman digital ini, penulis harus keluar ke dunia realiti, penyair harus keluar ke dunia realiti dan tidak lagi bersembunyi. Maksud saya tidak bersembunyi ini tidak mesrakan layar. Kalau dulu mungkin boleh kita menulis menghasilkan buku puisi tersebar, dibeli dan sebagainya. Tapi sekarang kelompok pemula, golongan anak muda tidak sebegitu. Mereka memilih ingin membeli buku-buku yang pengarangnya lebih mesra dengan mereka, yang sering berkomunikasi dengan mereka, dan mereka rasa bahawa mereka menjadi sebahagian daripada naskah tersebut. Mereka kelompok berada dalam aliran penulis tersebut. Mungkin kita kata akan wujudnya mazhab, tapi ini kita tengok dari segi konteks yang positif, bahawa penulis, pembaca ini, penulis berjaya mencipta pengikutnya, dan ini memudahkan untuk ruang pemasaran naskah yang dihasilkan. Yang kedua, penting juga kepada penulis, kepada penyair untuk mesra IT. Mereka harus ada penguasaan tentang digital. Mereka sekurang-kurangnya tahu menggunakan Facebook untuk memuatnai perkara yang sebagainya, untuk menunjukkan isyarat kepada khalayak ramai, kepada pembaca bahawa mereka masih ada, mereka masih wujud dan mereka masih aktif. Ya? Yang ketiga, penting juga kepada golongan penulis ini, golongan penyair ini mempunyai pemikiran keusahawanan dalam diri. Tidak lagi bergantung semata-mata kepada penerbit untuk memasarkan buku mereka. Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang tidak. Penerbit juga mempunyai kekangan untuk memasarkan buku dan memerlukan juga bantuan daripada penulis untuk memasarkan buku mereka sendiri. Ya? Kita lihat sekarang bahawa banyak berlakunya projek-projek penerbitan buku secara mandiri. Kenapa berlakunya projek penerbitan secara mandiri? Kerana buku ini diterbitkan, telah ada pembeli yang membeli buku itu dan tidak ada lagi masalah dari aspek untuk memasarkan buku tersebut. Dan yang paling penting kalau kita melihat bahawa keadaan persekitaran negara, kita harus sedar bahawa Malaysia berada dalam lingkaran Pacific Ring, yang menunjukkan bahawa dalam dekad-dekad akan datang, Malaysia terpaksa bersaing dengan negara-negara lain nak atau tak nak berada dalam kelompok negara maju. Dan bila kita bercakap tentang negara maju, kita tidak dapat lari daripada dunia digital, kerana dunia digital adalah nanti akan menyatukan pelbagai negara melalui jalinan dan jaringan yang sebagainya. Itu yang saya nak bincangkan pada hari ini, supaya sedikit sebanyak membuka ruang pemikiran kepada sahabat-sahabat, kepada semua penyair, khalayak penonton, pendengar, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga yang berada di negara lain. Ya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panel pembicara sebelum ini,
yang terdiri daripada 14 panel pembicara. Kalau mengikut jadual asalnya kita ada 16, tetapi Sasaran Negara Dr. Siti Zainal Ismail dan Dr. Ibrahim Abdullah tidak dapat bersama-sama kerana masalah kesihatan mereka. Jadi hanya 14 pembicara. Dan saya percaya bahawa kesemua isu yang dibawa dalam 14 pembicaraan ini sedikit sebanyak mampu memberikan manfaat kepada pembaca. Ambillah yang mana rasa perlu, yang mana rasa bagus, ambil untuk kita jadikan iktibar, untuk kita tambah baik dalam menghasilkan puisi-puisi, menghasilkan penulisan yang lebih bermutu. Ya, akhir kalam, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penonton. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Dan insya-Allah semoga kita akan bertemu lagi dan terus bersama-sama mengembangkan ranah ke penyairan tercipta. Salam puisi. Terima kasih.